Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar tingkatan 5 sains. Okay, so hari ni kita masuk kepada subtopik yang kedua dalam bab 3 iaitu pencemaran alam sekitar. Okay, so apa tu pencemaran alam sekitar? Pencemaran alam sekitar bila suatu benda yang natural yang semula jadi kamu dah ubah dalam alam sekitar kita. Yang mana dia ada perubahan dari segi kimia, biologi dan tak kehendaki dalam komponen alam sekitar. Komponen udara dah berubah, air dah berubah, tanah dah berubah. So, terdapat yang ini, kesan-kesan pencemaran terdapat banyak kesan impak kepada alam sekitar kita. Okey, contohnya banjir kilat. Okey, so terdapat 4 jenis, empat jenis pencemaran alam sekitar. Okey, yang pertama adalah pencemaran udara. Okey, yang pertama adalah pencemaran udara. Okey, cikgu pergi kepada sini. Yang kamu biasalah ya. Yang kamu biasa adalah pencemaran udara. Sudah. Okay, pencemaran udara. Yang kedua, pencemaran tanah. Okay, udara ni pula tadi, udara ni menyebabkan kamu punya kandungan udara. Ingat tak hari tu kita ada jerebu? Jerebu dekat Malaysia yang sampai kamu kena cuti sekolah. Kamu kena cuti. Okay, kenapa jerebu masa tu? Okay, sebabnya berlakunya pembakaran terbuka. Okay, pembakaran terbuka. Dekat mana? Dekat Indonesia. Selamat datang. John Durayuraj ni siapa? Okey. Kemudian pencemaran tanah. Okey, pencemaran tanah ni selalunya yang berlaku kepada kalau orang buang toksik. Okey, dekat tanah ataupun penggunaan baja yang secara berlebihan. Okey, penggunaan baja. Baja pula dia guna baja kimia. Okey, baja kimia. Okey, baja kimia dekat sini. Okey, dia guna baja kimia. Okey. So, hi Muncin, how are you? Kita baru mula. Selamat datang. Okey, bab 3 sekarang ni Muncin. Bab 3 pencemaran alam sekitar sambung. Okey, kemudian yang ketiga adalah pencemaran terma. Okey, terma ini berkaitan dengan haba. Okey, pencemaran terma. Yang kedua pencemaran air. So, nota hari ni tolong tuliskan ini. Okey, sekarang Hisham, Pavitran, Muncin, buku nota buka. Okey, buka buku nota, tulis 3.2 pencemaran alam sekitar. Kemudian yang ini, map yang ni. So, tak payahlah tulis arrow besar macam ini. Buat macam biasa sahaja. Okey, pencemaran alam sekitar ada 4. Okey, udara, tanah, terma dan air. Okey, kemudian, okey, kita pergi one by one. Cikgu, ini nak kena buat ke cikgu? Tak payah pun tak apa. Kamu kena baca saja. Okey, jenis pencemaran alam sekitar. Okey, jenis pencemaran alam sekitar. Okey, yang pertama, pencemaran udara. Bagaimana pencemaran? Apa punca dia? Okey, punca dia daripada hasil pembakaran bahan api fosil dan biodiesel, gas exhaust daripada mana? Yang daripada kamu punya motor, kereta, lori. Okey, perebutan bahan sisa organik yang membebaskan gas rumah hijau dan pelbagai jenis gas toksik. Contohnya adalah sulfur dioksida ke udara. Yang seterusnya, pencemaran udara semula jadi. Yang ini nombor 1 ni yang buatan. Yang kedua adalah semula jadi, yang mana daripada letusan gunung berapi, pembakaran hutan, ribut. Ini semua secara semula jadi. Kita tak dapat nak kawal. Kadang-kadang pembakaran hutan ni sebab suhu bumi yang terlalu tinggi. Suhu bumi yang terlalu tinggi bila panas sangat-sangat, so hutan pun akan mudah terbakar. Lagi-lagi kalau orang baling puting rokok dekat hutan, so dia confirm hutan tersebut akan terbakar. So kemudian ribut debu, sisa organik yang mereput. Ini benda natural. Okey, kemudian pencemaran udara buatan manusia. Contohnya macam tadi cikgu cakap, daripada exhaust alat atau kenderaan bermotor, rilau bagas, stesen jana kuasa terma dan industri. Ini semua adalah buatan manusia. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya, pencemaran air. Okey, pencemaran air yang pertama, pernah tak kalau kamu tengok dekat parit, dekat sungai, orang buang sampah, orang buang kasut pun ada. So, pembuangan sisa-sisa domestik. Okey, air sisa. Air sisa ni daripada kumbahan lah. Selalunya kalau macam orang dulu-dulu, ingat tak? Orang dulu-dulu dia buat tandas dia dekat mana? Dia buat tandas dia dekat tepi sungai. So air kumbahan tersebut
sisa kumbahan yang kamu buang tadi tu terus ke sungai. Okey. Okey, buangan industri daripada Greece, sisa pepejar. Okey, air sisa ni mungkin lagi daripada mana? Daripada kilang ke. Okey, kilang daripada industri lah. Okey, daripada rumah-rumah. Okey, buang terus dalam sungai. Okey, bahan kimia seperti pertanian, baja dan racun perosak. Okay, selalunya kalau orang letak baja dekat tanaman, dia akan letakkan air. Betul, siram air. So, air baja tersebut dia akan melarut ke dalam tanah dan terus pergi ke sungai. Okay. Tumpahan minyak. Yang ini selalu orang buat. Kenapa tumpahan minyak ini? Bila dia tuang minyak ke dalam sungai. Okay, selalunya kalau industri ni untuk minyak ni, selalunya orang yang industri ni hasil daripada sisa-sisa industri ni dia buang terus ke dalam sungai. Dia sebenarnya yang pertama dia kena, kalau yang sebetulnya ikut kepada peraturan dia kena buat apa? Dia kena salurkan, dia kena dikompos benda itu, kena hapuskan benda tu, sisa tersebut kena berbayar. Dalam sistem yang berbayar lah. So, dia orang tak nak bayar. So, bila tak nak bayar, dia senang saja dia buang dalam sungai. So, tak baik ya. Buat kat image tu, tumpahan minyak. So, pencemaran tanah. Okay, pencemaran tanah, penggunaan baca dan racun. Okay, pengurusan sisa pepejar yang kurang sesuai. Hujan asid, sisa nuklear dan elektronik. Okay, ini semua akan menyebabkan tanah kita, okay, kadang-kadang terlalu berasid. Okay, disebab hujan asid. Okay, sisa nuklear dan elektronik. So, benda ini semua akan menyebabkan toksik kepada tanah kita. Okay, pencernaan terma. Ini tadi juga dia tentang pembakaran lah. Selalunya pembakaran bahan api ini akan menghasilkan apa? Okay, menghasilkan haba. Okay, dia akan menghasilkan haba. Okey, kemudian tahap pencemaran air daripada sisa domestik. Okey, yang pertama, okey, pernah tak bila jerebu, musim jerebu dia akan bagi tahu, okey, hari ni indeks pencemaran udara kita bla 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 berapa? So itu adalah indeks ataupun standard yang dilakukan, okey, oleh Kementerian Alam Sekitar untuk membaca berapa tahap pencemaran alam sekitar kita melalui udara, IPU. Okey, IPU berapa? So manakala biochemical oxygen demand pula untuk pencemaran air. IPU untuk udara tadi untuk pencemaran udara, untuk BOD untuk pencemaran air. Yang diukur, kita nak ukur, dia akan masukkan satu dia punya alat tersebut, biochemical oxygen demand ni, dia akan masukkan dalam air yang telah kita ambil sampel ni. Contohnya kita ambil sampel, pernah tak ingat tak yang berlaku dekat Johor, pencemaran Sungai Kim Kim. Pencemaran Sungai Kim Kim itu disebabkan oleh pembuangan sisa daripada industri. Pencemaran air ini dia akan menghasilkan eutrofikasi, iaitu apa itu eutrofikasi? Respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat daripada deterjen, baja dan sampah ke dalam suatu ekosistem akuatik. Pertumbuhan alga. Bila eutrofikasi dia akan berlaku pertumbuhan alga macam ini. Nampak tak? Warna hijau-hijau ni. Hijau-hijau ni adalah alga. Alga tersebut dia akan mengganggu apa? Bila dah pertumbuhan alga kat sini, udara, gas oksigen semua tak boleh nak masuk. So apa berlaku kepada kehidupan ekotik kat dalam ni? Kehidupan ekotik kat dalam ni dia akan mati. Kemudian yang ini yang dikata kesan negatif akan membawa kepada pengurangan gas oksigen. So akan mati. Sama seperti explanation saya. Ini adalah proses eutrofikasi. Nampak tak? Ikan-ikan pun mati. Hidupan kat dalam laut pun ini pun akan mati. Kemudian tadi kita belajar mengenai ini eutrofikasi. Kemudian adalah biochemical oxygen demand, BOD yang tadi cikgu kata untuk pencemaran air. Pencemaran air kan udara. Biochemical oxygen demand. Ada ke BOD tadi ya? Untuk parameter untuk pencemaran air. So jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria. So nota ini kamu tolong buat ya. Apa maksud BOD ni ya? Yang ini salin. Yang ini salin dengan satu lagi apa? IPU.
maksud IPU dengan maksud BOD. Okey, yang ini dua maksud ini, dua istilah ni kena ingat. Okey. Kemudian, semakin tinggi BOD, okay, bagi suatu sampel tersebut, semakin banyak mikroorganisma yang berada dalam sampel air itu. Okay, apa hubung kait BOD dengan tahap pencemaran sesuatu air? So, kalau dekat sini dia kata, apa itu BOD? Jumlah oksigen yang terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Okay, berapa banyak oksigen yang terlarut? Oh, maksudnya untuk apa? Mikroorganisma ni dia perlukan oksigen untuk menguraikan bahan organik dekat dalam sumber air. Okay, tahap pencemaran air bagi suatu sampel air boleh ditentukan dengan mengukur masa yang diambil untuk warna larutan metalina biru luntur setelah dicampurkan dengan sampel air tersebut. Okay, apabila larutan metalina biru dimasukkan ke dalam suatu sampel air tercemar mengandung kandungan oksigen terlarut yang rendah, okay, warna biru akan luntur. So, maksudnya biru tadi, warna biru metalina, dia akan jadi luntur. Dia akan colorless lah. Okay, maksudnya semakin tinggi tahap pencemaran, semakin singkat masa untuk warna metalina. So, maksudnya semakin tinggi, yang ni adalah hipotesis. Okay, semakin tinggi tahap pencemaran. So, tahap pencemaran tadi, okay, tahap pencemaran tinggi. So, apa yang berlaku? So, masa yang diambil untuk metalina biru tu makin singkat. So, masa singkat untuk biru tukar jadi luntur. Okey. So, dekat sini, okay, kat sini dia akan ambil satu sampel air. Okey, macam inilah aktiviti 3.5 ni. Okey, kita akan ambil sampel air yang mana terdiri daripada air pipe, okey, air suling dengan air kolam. Okay, ketiga-tiga ini kita akan masukkan larutan metalina biru. Kalau larutan metalina biru ni bertukar dengan cepat menjadi colorless, menjadi luntur. So, maksud tersebut kandungan oksigen dekat tersebut adalah rendah. Bila kandungan oksigen adalah rendah, maksudnya tahap pencemaran dia adalah tinggi. Okay, kandungan oksigen dia adalah oksigen rendah, so maksudnya pencemaran dia adalah tinggi. Pencemaran air tersebut adalah tinggi. Okay, bila warna biru tu tukar jadi luntur dengan cepat. Okay. Tapi kalau dia slow, maksudnya kandungan oksigen dia adalah tinggi, pencemaran dia adalah rendah. So, dia adalah berlawanan lah. Okay, so nanti kamu akan buat air pipe, air sungai, air suling dan air kolam. So, dekat sini jenis sampel air adalah yang kamu manipulasi, yang kamu ubah-ubah. Okay, dia adalah boleh ubah manipulasi. So, masa yang diambil ini adalah kamu punya responding variable, iaitu pemboleh ubah yang bergerak balas. Okey. Kemudian, ini adalah kaedah yang kita gunakan. Okay, contohnya kita nampak sungai dah tercemar. So, dia gunakan ini. Okay, ininya apa? Penggunaan berbola lumpur mikroorganisma efektif ataupun efektif mikroorganisma, EM. Apa tu efektif mikroorganisma? Yang mana ini adalah inovasi lah, yang mana dia buat berbola lumpur. Kan lumpur kan dia boleh larut dalam air. So, dalam berbola lumpur ni dia ada mikroorganisma yang aktif. Okey, untuk apa? Untuk merawat air sungai yang tercemar. Okey. Contoh apa cikgu? Mikroorganisma yang efektif ni, dia ada 3. So, yang pertama, ini sila salin ya. Nota yang ini, mana cikgu suruh salin, kamu salin. Okay, mikroorganisma efektif terdiri daripada 3 jenis. Yang pertama, bakteria asid laktik seperti Lactobacillus casei, yang mana dia akan merawat sisa kumbahan, dia akan singkirkan bau busuk air. Okay, kadang-kadang kalau sistem kumbahan tu bau busuknya Masya Allah. Okay, merencatkan pertumbuhan mikroorganisma yang berbahaya. Okay, yang ini mikroorganisma yang kita gunakan organisma yang baik. Dia akan merawat sisa kumbahan lah dan akan memudahkan perebutan bahan organik. Okay, kemudian bakteria fotosintetik, okay, seperti Rhodopseudomonas, okay, Monas palustris, yang mana menggunakan bahan organik untuk mensintesis bahan yang berguna seperti asid amino dan gula, okay, untuk pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik.
pemakanan haiwan dan tumbuhan akuatik. Okey. So dekat sini dia akan menggunakan bahan organik, okey, untuk pemakanan haiwan tumbuhan akuatik. Okey, yeast pula. Yeast digunakan untuk menghasilkan bahan keperluan bagi pertumbuhan-tumbuhan hijau. So yeast ni dia akan bantulah, okey, bantu untuk tumbuhan hijau mendapatkan nutrien. Okey, so 3 ni lah ya. Bakteria, mikroorganisma yang efektif. So ini nanti kita akan buat, okay, macam mana kita nak buat berbola lumpur. So mesti kamu semua tak sabar nak masuk makmal kan? So yang ini kita masukkan tanah dan EM bokashi, okay. Efektif mikroorganisma, okay, kita akan masukkan. Kemudian kita akan tambahkan larutan tu ke dalam tadi tanah tersebut, lumpur tadi. Kemudian bulat-bulatkan, nanti kamu akan simpan tu, okay, dalam tanpa matahari ya, dan maksudnya dalam tempat yang gelap lah. Kamu kena alas dengan surat khabar. Okay, berbola tersebut akan disaluti oleh fungi berwarna putih. Fungi ni apa? Kulat. Okay, kulat yang berwarna putih. Okay, jom kita cuba buat soalan praktis formatif 3.2. Okay, so yang pertama, nyatakan 3 jenis pencemaran alam sekitar. Okay, siapa boleh jawab? Isyam? Udara. Udara. Lagi? Terma. Terma. Lagi satu? Air. Air. Okey. So, Tanah. apakah yang dimasukkan dengan eutrofikasi? Pavitran. Apa yang dimaksudkan dengan eutrofikasi? Ada jumpa tak? Eutrofikasi. Mana ada pagi? Ha? Mana ada pavitran? Pavitran tak ada. Tadi dia ada. Kenapa tinggal 2 je yang tadi hilang? Astaghfirullahalazim. Aduh, budak-budak ni. Internet dia orang tak kuat ke? Mungkin. Aduh. Bukan kebaik. Aduh. Aduh. Okay. So, eutrofikasi ialah, okay, apa maksudkan eutrofikasi? Eutrofikasi ialah respon ekosistem, pandai, respon ekosistem terhadap penambahan ion fosfat dan ion nitrat. Ada dalam buku teks tak? Ada. So, muka surat berapa, Syam? 101. 101. Terima kasih, Syam. Okey. Nombor B. Namakan jenis pencemaran yang dihubung kaitkan dengan eutrofikasi. Pencemaran air ke udara? Pencemaran air. Betul, Syam? Pencemaran air. Okey. So, namakan satu jenis pencemaran yang menyebabkan kesan buruk. Okay, yang pertama, kesan rumah hijau. Okay, kalau kesan rumah hijau, pencemaran apa? Yang pemanasan global. Udara. Okey, pencemaran udara, pandai. Okey, perubahan iklim. Okey, mungkin udara ataupun satu lagi mungkin terma. Okey, terma. Okey, apa maksud biochemical oxygen demand? BOD. Jumlah muka surat berapa? Jumlah oksigen. Muka surat berapa? 102. Muka surat 102. Okey, apa maksud dia, Syam? Jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisma seperti bakteria untuk menguraikan bahan organik di dalam sesuatu sumber air. Okey, good. So, itu adalah maksud biological oxygen demand. Okey, apakah hubungan BOD dengan tahap pencemaran? Semakin tinggi BOD, apakah yang akan menjadi kepada tahap pencemaran? Semakin tinggi ke semakin rendah? Ada jawapan kat situ. Semakin tinggi tahap BOD dia, so apa yang berlaku? Makin banyak mikroorganisma. Bagaimana dengan tahap pencemaran? Semakin tinggi ke semakin kurang? Semakin tinggi ya. Tinggilah. Semakin tinggi tahap pencemaran. Okey, tahap pencemaran bagi sampel air tersebut. Bagi sampel air. Okey, kedua. Bagaimana larutan metalina biru berfungsi sebagai penunjuk tahap pencemaran? Okay, macam mana? Okey, macam mana? Kamu tulislah yang cikgu cakap tadi. Okey, semakin singkat masa diambil. Okey, kalau semakin singkat
semakin singkat, bagaimana dengan tahap pencemaran dia? Semakin tinggi ke semakin rendah? Semakin tinggi. Okey, gini, semakin kenapa cikgu punya ni tak boleh nak kecilkan dia punya saiz ni? Okey, semakin tinggi, semakin singkat, tulis ya. Semakin singkat masa yang semakin singkat masa saya nak ini. Semakin singkat masa yang diambil. Alah, tak boleh juga. Okay, semakin singkat masa yang diambil, warna larutan tak boleh. Cikgu nak tengok video. Okay, semakin tinggi warna larutan. Metalina biru. Allahu Akbar. Sekali. Mana cikgu punya tadi dah hilang dah. Ini cikgu ambil color. Pen properties. Bibit dia pun cikgu kena kurangkan. Dah kurang dah tadi. Okay. So semakin cikgu tulis lagi sekali lah ya. Boleh. Ini untuk soalan nombor 5. Okay, soalan nombor 5. Semakin singkat. Okay, metalina biru tadi dia akan decolorize, dia akan luntur. So, kalau dia semakin cepat dia nak luntur, maksud dia semakin tinggi ya tahap pencemaran dia. Okay, semakin singkat masa yang nampak ke Syam? Nampak? Yang diambil untuk warna larutan metilena. Biru luntur dalam suatu sampel air. So, semakin apa? Semakin tinggi tahap pencemaran air bagi sampel tersebut. Okey, semakin singkat masa yang diambil untuk warna larutan metalina biru luntur dalam suatu sampel air, semakin tinggi tahap pencemaran air tersebut. Sangat pula. Okey, boleh? Siap? Okey, so kita tukar kepada soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya adalah apa, Syam? Kita tengok soalan yang seterusnya. Kita tengok soalan ni. Okay, soalan ini dia kata, namakan mikroorganisma yang digunakan untuk membuat berbola lumpur. Apa tadi nama dia? Ni. Mudah. Bakteria laktik bacillus. Satu lagi bakteria fotosintetik. Lagi yeast. So ada 2 lah. So ada 2 dekat situ. So kamu boleh gunakan nombor 2 kat situ. So untuk muka surat berapa, Syam? Surat 104. 104. So kamu boleh tengok muka surat 104. Ayat-ayat yang kat bawah tu tak payah tulis. Nama je. Okay. Bagaimana mikroorganisma infektif merawat air yang tercemar? Okay, dia akan merawat macam mana? So, dia akan merawat sisa kumbahan. Kamu tulis lah. Merawat sisa kumbahan
Okey, lagi dia menyingkirkan bau busuk. Menyingkirkan bau busuk air. Okey. Lagi selain daripada tu, dia dapat apa-apalah kamu buangilah 2 pun cukup. Okey. So siap untuk praktis formatif 3.2. Okey, praktis formatif 3.2. Okey, sekarang ni kita pergi kepada buku kerja. Buku kerja muka surat berapa? So, buku kerja sekarang muka surat. Kita belajar yang ni semalam. Okey, jenis pencemaran. Okey, jenis dan punca pencemaran alam sekitar. Okey. Okey, saya stop yang ini. Saya masuk yang ini balik. Okey. Okey, nampak tak Hisham buku kerja saya? Nampak? Nampak? Okey, muka surat 35. Okey, muka surat 35. Ini nanti kita akan belajar. Ini jenis-jenis pencemaran. Ni yang ini kita akan belajar juga. Oh, banyak juga. So, tak apa, kita pergi one by one. Okey, yang ini pun nanti kita akan belajar. So, nanti last adalah teknologi hijau inilah. Last sekali adalah teknologi hijau. Yang itu sikit saja. Hari ni banyak sikit lah dalam buku kerja ni yang kena kamu settlekan. Okey, so dalam apa namanya, masa tutorial lah. Okey, so sekarang ni cuba kamu tengok sini. Okey, nyatakan punca-punca pencemaran. Okey, yang berikut. Okey, yang pertama, pencemaran apa ni? Gambar asap. Ini pencemaran apa? Udara. Udara. Ada ke pencemaran udara kat sini? Yang tak kena ni. Pembakaran bahan api fosil. Good. Pembakaran bahan api fosil. Okey, pembakaran bahan api fosil. Okey, yang kedua. Pembuangan apa ni? Sisa industri. Sisa industri. Nombor C. Ini bahan kimia dalam pertanian. Bahan kimia. Bahan kimia dalam pertanian. Tengok betul tak jawapan? Ya, betul. Okey, tulis sekarang muka surat berapa? Muka surat 35. Okey, so itu jawapannya. Okey, yang ketiga. Ke D, okey. D ni apa? Dia daripada asap kenderaan. Itu apa? Kenderaan dan jentera. Jentera. Nombor E. Itu pembuangan sampah sarap dan kumbahan. F. F. Penggunaan klorofluorokarbon. Okey, good. So itu adalah jawapan dia. Okey, boleh salin dulu. Okey, dah ya. Okey, kemudian pergi kepada yang bawah. Nyatakan 3 jenis bahan api fosil yang dihasilkan di kilang. 3 jenis bahan api fosil. So, dia adalah petroleum, gas asli dan arang batu. Petroleum, gas asli dan arang batu. Okey. Ini pula adalah kesan rumah hijau. Okey, kita dah pernah belajar Kak Syam. Pernah belajar tak ni? Benar. Belajar. Okey, apa kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ni akan menyebabkan udara yang panas, okey, dekat lapisan atmosfera yang akan menyebabkan bumi kita akan jadi panas. Okey, yang mana haba tadi dia akan terperangkap dekat oleh gas P. Apa itu gas P? Apa gas P tu, Syam? Gas apa? Siapa ya? Karbon dioksida. So, itu adalah gas karbon dioksida. Okey, namakan fenomena. Apa fenomena ni? Fenomena pemanasan global ataupun kesan rumah hijau. Okey, fenomena kesan rumah hijau. Okey, nyatakan. Okey, air dekat kutub utara, okey, bila dah bumi kita jadi panas, okey, air dekat kutub utara kita akan mencair. So, bila dia mencair, paras air laut pun akan naik. Okay, so automatik kawasan rendah dekat tepi pantai dia akan tenggelam. Okay, dia akan ditenggelami
air. Okey. So nombor 4. Okey, tandakan aktiviti manusia yang meningkatkan kandungan karbon dioksida di atmosfera. Okey, yang pertama pembalakan, dia akan menyebabkan gas karbon dioksida. Ingat tak yang semalam kita belajar jejak kaki karbon. Okey, kemudian pembakaran terbuka, pembakaran bahan api fosil. Okey. Kalau untuk CFC ni, okey, untuk CFC ni hanya untuk menipiskan lapisan ozon. Dia tak ada kena-mengena dengan karbon dioksida ya. So dia tak ada kena-mengena dengan gas karbon dioksida. Okey. So penggunaan CFC ni dia akan menyebabkan penipisan lapisan oksida atmosfera. So dia tak ada kena-mengena dengan kandungan karbon dioksida. Okey. Dua cara untuk mengatasi masalah ini. So, buatlah penanaman tumbuhan hijau dan melarang pembakaran terbuka. Okey. Okay, hujan asid pula. Okey. Muncin, cuba tengok ni Muncin. Hujan asid. Muncin, okay, pembakaran bahan api fosil membebaskan gas-gas berasid. Muncin page 37 buku kerja. Okay, seperti sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang membentuk hujan asid apabila terlarut dalam air hujan. Okay, apakah kesan-kesan hujan asid tersebut? Yang mana? Adakah dia menyebabkan rumah hijau? Tak. Dia akan menyebabkan pencemaran air, merosakkan bangunan, merendahkan pH tanah, memusnahkan habitat hidupan, menyebabkan kepupusan spesies dan merendahkan pH air. So yang ini pun kamu tolong buat sendiri ya. Okay, punca-punca dia untuk pencemaran tanah. Bila dah buang sampah sarap ini, confirm tanah pun akan tercemar. Sebab apa? Hasil daripada bahan kimia, sisa nuklear, pembuangan sampah, hujan asid dan sisa elektronik. Apa kesan dia? Dia akan mengurangkan kesuburan tanah, menjejaskan kesihatan manusia dan mencemarkan sumber air di bawah tanah. Okey, boleh? Boleh. Okey. Kemudian yang seterusnya kita pergi. Tadi 4 ni dah jadi 2 ya pelajar kita hari ni Asoi. Okey, pembuangan bahan sisa toksik tadi okey udah. Okey, kaji tu pula. Okey, satu ekosistem. Okey, satu kolam. Okey, kolam tu kaya dengan nutrien. Dia mengakibatkan pertumbuhan akuatik seperti alga yang pesat. Bila alga ni mati, okey, tindakan perebutan oleh bakteria saprofit akan menggunakan oksigen. Perebutan dia mesti akan menggunakan oksigen. Okey, oksigen akan terlarut dan akan semakin kurang. Haiwan akuatik akan mati akibat kekurangan oksigen. So, ini apakah nama proses ini? Tadi kita belajar Eutrofikasi. Pandai, eutrofikasi. Okey, nama proses eutrofikasi. Okey, apakah sumber-sumber nutrien tersebut? Bangkai haiwan yang mati, baja nitrat dan bahan buangan. Okey, kemudian yang ini adalah jenis-jenis pencemaran terma yang mana boleh memusnahkan ekosistem. Okey? Okey, nanti kamu bincangkanlah dengan kawan apakah punca-punca. Okey? Pembakaran pencemaran terma ni yang pertama pembakaran hutan, aktiviti perindustrian, okay? Pembakaran bahan api, alat elektrik dan jana kuasa. Okay? Jana kuasa daripada mana? Jana kuasa daripada terma. Bila bakar hutan, kita akan jadi panas sebab dia akan release heat. Dia akan membebaskan haba. So, itulah kita panggil pencemaran terma. Aktiviti perindustrian pun sama yang memerlukan tenaga yang banyak. Contohnya macam nuklear. Okay, nuklear pun dia akan menghasilkan tenaga yang banyak. Semakin banyak, so kamu pun akan terasa haba dia. So, itulah pencemaran terma. Okay, yang ini kita akan buat eksperimen ini nanti. So, eksperimen ini, so ini pun, inilah dia akan. So, air kolam, ambil masa yang banyak. Air pilih biru-biru. So, air sungai. So, maksudnya air sungai ni lah paling tercemar. Sebab dia memerlukan masa yang pendek untuk menukarkan warna biru menjadi luntur. Nampak tak air sungai ni? Ini jawapan yang sepatutnya lah. Kamu akan buat eksperimen nanti. So, apa fungsi metalena biru?
Okay, apa fungsi dia semua ini nanti kamu akan buat semasa eksperimen. Ini pun eksperimen pembersihan air yang nanti kita akan buat dia punya lumpur. Ya. Buat ke? Tak payah. Yang Buat ni tak buat? eksperimen. Ah? Yang ni tak buat kat sekolah? Tak payah Yang buat. Yang bola? ini. Kalau dia tulis eksperimen wajib sahaja buat. So, adakah ini Oh. eksperimen wajib? Nanti kita tengok ini eksperimen wajib ke tak. Tapi yang ni kita tak buat lagi eksperimen. So, kita tak boleh nak buat lagi. Nanti kita buat. Okay, nanti kalau ada lah bahan dia, saya takut tak ada ini je. Apa namanya, bakteria yang efektif tu. Mikroorganisma efektif ni. Saya takut tak ada je kat dalam makmal kita. So, ini teknologi hijau dalam pengurusan semula jadi. Ini bab yang akan datang saya rasa. Okay, ini akan bab yang akan datang. So, yang ini kamu dah boleh dah buat lah. Ini adalah alga. Ini contohnya kereta hybrid yang mana gunakan namanya apa? Elektrik. Ini tenaga solar, ini biodiesel, ini bangunan hijau dan ini bangunan hijau ni pun kita dah belajar ya masa teknologi hijau tingkatan 4, emisi sifar karbon yang mana kita menggunakan penanaman pokok yang banyak dekat sini. Okey. So, dah habis. Sebenarnya kita dah habis. Padahal satu lagi topik tak silap saya. Satu lagi subtopik yang mana yang ini Syam. Okay, kalau kamu perasan yang ini. So, kita akan belajar yang ini. Oh, salah. Okay, kita akan belajar satu lagi last untuk akan datang minggu depan ke Syam? Kelas kita lepas ni? Oh, boleh? Minggu depan 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Yang ini saya rasa tak banyak ni Syam. Yang ini pun dia tak banyak sangat, okay, yang dimasukkan teknologi emisi. Okay, nanti kita akan buat untuk kelas minggu hadapan dan sambil tu kita, okay, kamu boleh cuba untuk buat praktis sumatif 3 ni. Nombor 1 dah boleh buat. Nombor 2, so nanti kita akan buat bersama-samalah. Okay, so itu sahaja untuk kelas kita hari ini. So, kamu pun dah nak rehat. So, kita ada sambungan kelas kita, tutorial kita ke kejap lagi. Kita hari ni berapa jam? So, kalau ikut kepada kat sini, kita sampai pukul 11.30. Kita sampai 11.30. So, kita nak sambung terus ke ataupun macam mana ni? Ikut aku. Sambung jalan terus. Rehat pun kau buat apa? Okay, pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Yang ini senang je. Okay, sebab tadi buku kerja tadi pun dah siap. So, berdasarkan, okay, kalau kamu nampak sini, okay, saya nak tunjukkan dengan kamu ini. Okey, ini. Okey. Okey, nampak tak? Belum lagi keluar. 3.3 pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Okey, apa yang kamu nampak ni? Okey, kamu tengok ya. Graf kandungan karbon dioksida kita dekat atmosfera kita semakin banyak, semakin meningkat, semakin meningkat. So, itu adalah teknologi emisi negatif, iaitu merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida. So, macam mana kita nak singkirkan karbon dioksida semakin tahun semakin banyak ni? Kita menggunakan teknologi emisi negatif, yang mana merupakan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, ini maksudnya kena hafal lah. Okay, teknologi emisi negatif, teknologi untuk menyingkirkan kandungan karbon dioksida. Okay, salah satu cara dengan menggunakan mikroalga, yang mana bila kamu proses, apakah proses dia? Bila kamu menggunakan mikroalga, ni mikroalga yang tadi kita jawab dalam buku kerja tadi. Okay, apa tu? Mikroalga yang lazim digunakan dalam teknologi emisi negatif ialah mikroalga marin, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. So, ini kamu kena salin ya. Salin ini dan ni yang saya komakan ni. Saya bracketkan ini salin. Okay, emisi negatif ialah mikroalga marin, iaitu alga mikroskopik yang hidup, tumbuh dan membiak dengan banyaknya dalam air laut. Okay, contohnya dalam ni. Okay, so mikroalga marin sesuai digunakan dalam teknologi emisi negatif, iaitu teknologi kita nak singkirkan kandungan karbon dioksida. Sebabnya dia kata mikroalga ini boleh kurangkan kandungan karbon dioksida. Yang ini logi mikroalga yang digunakan dalam teknologi emisi negatif. Ini. So, kalau kamu nak lagi mahir, tolong boleh QR code
scan, okay, bagaimana dia yang menggunakan logi mikroalga ini. So, yang ini pun kamu akan, ini pun boleh, okay, kamu rujuk yang ini, scan QR code. Okay, apa peranan PBB? Pernah tak dengar tentang PBB, Syam? Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Okay, yang ini untuk Sejarah. macam sejarah kan? Menangani isu alam sekitar. Apa peranan PBB ni? Okay, ini adalah peranan dia. Dia kena mencari, sebab PBB ni satu dunia. Okay, dia kena mencari penyelesaian untuk menangani isu perubahan iklim secara global melalui anjuran persidangan dan perjanjian antarabangsa. Okay, kemudian menjamin bekalan air, minuman yang bersih dan cukup. Pastikan air yang disalurkan tu semua bersih. Jangan ada pencemaran. Dia pun akan melindungi lapisan ozon dengan pengharaman penggunaan CFC. Sekarang kita tak pakai CFC dah. Kita pakai apa? HCFC. Apa itu HCFC? Dia menggunakan hydrogen. Okay, dia akan mengharamkan juga penggunaan bahan kimia toksik yang mana yang boleh menyebabkan pencemaran tanah. Okay, yang ini pun info sains lah yang kamu boleh baca, persidangan-persidangan semua ini macam apa je. Okay. Praktis formatif 3.3. Apa dimasukkan dengan teknologi emisi negatif tadi? Muka surat berapa, Syah? 106. 106. Okay, apa maksud dia? Boleh bacakan untuk saya? Teknologi emisi negatif bukan teknologi yang menyingkirkan kandungan karbon dioksida dalam atmosfera. Okay, good, Syam. So, good, Syam. So, pergi kepada sini. Okay, kemudian apakah yang dikata satu contoh mikroorganisma yang digunakan dalam teknologi emisi negatif tadi? Apa namanya? Mikroalga marin. Mikroalga. Okay, dah dapat jawab dah soalan ni. Apakah hubungan teknologi solar dengan emisi sifar karbon? Okay, so teknologi solar, okay, kamu tulis macam ini. Okay, teknologi solar. Mana saya punya blank page tadi. Okay, ini blank page saya. So, tulis. Teknologi. Alamak, tak cantik lah dia punya ink dia. Pakai ink lain lah. Okay, pakai ink warna lain. Ada tukar. Tak boleh pun. Tukar. Okay. Oh, kuning tak cantik lah. Kuning warna apa, Syam? Kau nak, Syam? Yang terang, ni yang gelap tu. Gelap Senang sikit. nampak. Nampak sikit. Ni, okay, boleh dah. So, kita padam yang ini dulu. Okay, ini adalah teknologi solar merupakan. Okay, apa kaitan dia? Teknologi solar merupakan satu contoh emisi sifar. Okay, emisi sifar karbon. Ini soalan nombor 3 ya. 3.3. Okay. Emisi sifar karbon kerana tiada karbon atau sebatian karbon dibebaskan. Okay, tak ada sebatian karbon dibebaskan oleh penggunaan teknologi solar. Sebab teknologi solar ni kita guna matahari je. So, tak ada kaitan dengan emisi sifar karbon. So, tak ada lah karbon yang dihasilkan, yang dibebaskan. Okay, so teknologi solar ni bersih. Bersih daripada segalanya. Okay, so soalan yang seterusnya. Okay, soalan yang seterusnya, apa nama soalan dia? Kita tengok soalan dia. Mengapa pertubuhan PBB perlu memainkan peranan secara efektif? Kenapa? Kenapa dia perlu menjalankan secara efektif? Boleh? Sebab isu alam sekitar ni, kalau kita tampak lah, kalau bumi kita ni dah makin panas, so satu bumi ni, satu dunia ni yang akan jadi panas. Betul? So itulah peranan dia global, masyarakat global yang lain
untuk berbincang, okay, bagaimana kita untuk mengatasi masalah tersebut. Okay, so ayat kamu tulislah. Okay, soalan nombor 4. Isu alam sekitar. Kamu tahu tak, kamu punya tahap, apa ni namanya, KSSM yang ini, banyak perlukan berfikir, tahu tak? Saya Betul. takut kamu tak dapat nak jawab soalan nanti. Hanya berjaya ditangani melalui tindakan yang dikoordinasi oleh PBB yang melibatkan ahli daripada pelbagai negara. Okay, isu alam sekitar ni pada peringkat global hanya berjaya ditangani kalau semua melibatkan semua negara. Itu sahaja. Untuk kita punya soalan. Untuk kamu punya soalan. So, sila buat ya. Buku kerja dah siap. Habiskan buku kerja. So, nanti untuk tutorial. Tutorial kita start pukul berapa, Syah? Tutorial kita sebenarnya pukul 10. Pukul 10 tadi pukul 9.30 sepatutnya kita dah rehat, tapi kita dah anjak. So sekarang ni adalah waktu tutorial kamu lah sehingga jam 11.30. So apa kerja kamu? So sila buatkan praktis sumatif ini. Kalau tak faham tolong mesej dengan cikgu. So cikgu sentiasa on call. Ini nama cikgu on call. Cikgu akan sentiasa ada bersama kamu sehingga soalan nombor 3 sahaja. Okay. Kemudian jangan lupa untuk soalan buku kerja. Cikgu bukan nak sekarang, Syam. Cikgu bukan nak sekarang. Tapi siapkan buku kerja, latihan tadi dulu, buku teks dulu. Kemudian barulah kamu buat buku kerja. Buku kerja yang mana? Syam, yang mana? Praktis pengukuhan. Praktis pengukuhan. Muka surat. Muka surat. Surat 43. Muka surat 43. Yang ini kan. So buatkan soalan objektif sehingga soalan structure ini. Itu sahaja untuk hari ini. Ni untuk section C nanti cikgu akan ajar macam mana nak buat. Nanti the next topic lah. So terima kasih sebab datang untuk kelas saya. Kamu punya kelas hingga 11.30. Sila siapkan semua kerja saya. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum Hisham. Selamat tengah hari. Selamat pagi kepada si siapa? Yang Muncin. Assalamualaikum. Asyik. Apa? Ada apa kerja? Ambil barang. Subjek apa? Subjek apa? Subjek seni. Seni. Ni. Pendidikan seni. Pewarna air, buku lukisan. Pewarna air dah ada. Buku lukisan dah ada. Bahan-bahan tu tak ada lagi. Bawah. Bekas air dah ada. Bekas lukisan pun dah ada. Ada kat depan. So baca lebaran. Dah tengok YouTube dah? Dah. Lepas tu cikgu suruh buat macam ni. Tapi kita tak ada bendi. Macam mana? Bendi tu apa? Ni buah. Ni apa namanya? Bawang adalah. Nanti ibu ambilkan bawang. Ya? Bawang. Sekejap nanti ibu ambilkan. Bawang dah mahal. Betul juga. Kita tengok dalam YouTube. Tak payah beli pun tak apa. Bawang tak apa. Kan cikgu cakap selain apa-apa saja. Ya, apa-apa saja. Bendi ada. Mana ada bendi? Bendi tu apa? Bendi tu lagi cantik. Bendi. Apa tu? Itulah kamu tak tahu apa. Ibu nak upload file dulu. Nanti ibu datang ke abang ya. Boleh? Okay. Sekejap ya bang. Dia nak minum sekejap. Assalamualaikum and very good morning to all students. Selamat